Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni saya akan sambung perbincangan sebab berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang berkait dengan ihsan pada kedua ibu bapa tu. InsyaAllah untuk sesi akan datang ada sekitar 2 ayat lagi. Cuma untuk malam ni saya nak sambung kitab ni terlebih dahulu, iaitu kitab Miftahul Khair, Mafatihul Khair, iaitu kunci-kunci kejayaan, ataupun diterjemah pembuka kunci-kunci al-khair, kebaikan. Jadi sebelum ini pada 1 Haliburan 12 itu kita bincang tu sebagai mukaddimah. Jadi pada malam ni kita sambung sepatutnya muka surat 16. Cuma saya nak ambil muka surat 14 tu firman Allah Subhanahu wa taala di bawah sekali, wa qala ta'ala ma yaftahillahu linnas. Di situ. Cuma sebelum itu sebagai peringatan, kitab yang kita bincang ini, oleh kerana kita baca ni baru kali kedua lah untuk malam ni, adalah satu perbincangan yang ringkas yang berkait dengan bagaimana kaedah dan cara untuk kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Sebab kalau untuk dapat kebaikan dunia sahaja, sebenarnya tak perlu pun kita kata, tidaklah kata perlu sangat kepada Nabi itu. Sebab manusia boleh fikir walaupun tidak sempurna, tapi kukuk mana kalau sekadar nak cari makan lah, kita kata tak, sekadar nak hidup untuk ekonomi, untuk cari ekonomi, rasanya manusia boleh hidup dengan akal pemikiran yang Allah kurniakan kepada manusia. Tapi oleh kerana sistem yang Allah buat, bahawa kita hidup di dunia ni sementara, tidak kekal, dan kehidupan sebenar yang kekal adalah akhirat. Jadi kehidupan dunia ni sebagai tempat untuk kita beramal, kita akan dapat hasil, upah, ganjaran, pahala itu di hari akhirat. Jadi untuk supaya hidup di dunia selamat, hidup di akhirat selamat, kita kena ikut kehendak Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Quran menyebutkan bahawa setiap kebaikan yang Allah berikan kepada manusia tu, Allah tidak beri begitu saja, tapi Allah beri melalui satu kaedah, satu persembahan dalam bentuk yang menunjukkan kemuliaan manusia itu. Misalnya kita kata, sebagai contohlah anda sebut supaya kita faham. Bila manusia ni, bila dia hidup, gapo dia asas dia? Kita kata makan minum lah. Mati manusia kalau tidak makan, tidak minum. Lepas tu kita kata kalau sekadar untuk makan minum, binatang pun makan minum, dia akan timbul persoalan begitu. Pokok kayu pun ada makan minum, cara dia lah. Binatang pun begitu juga. Jadi manusia ni oleh kerana dia makhluk yang berbeza, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia ni sebaik-baik kejadian. Jadi baik tu dari sudut mana? Mesti dia ada beza. Takkanlah kita sama dengan binatang.
tentu tidak sama. Lepas tu kehidupan binatang ni ataupun makhluk lain ni, dia tidak ada episod akhirat, tapi kita ada. Manusia ni ada episod akhirat, bukan episod di dunia saya tidak. Jadi maknanya kita akan pergi ke satu tempat yang kita tidak pernah ada pengalaman. Jadi kalau saya sebut dalam konteks makan minum tu, supaya kita ni bila makan dia jadi ibadat, dia boleh pahala, mesti dia ada kaedah, ada cara. Jadi kata kunci dia, ataupun kita kata anak kunci, supaya setiap perbuatan yang kita buat itu, dia bukan sekadar kita dapat manfaat dunia, tetapi dunia yang kita kecapi, dunia yang kita hidup sekarang ini, kita boleh tukar menjadi pahala di hari akhirat. Kita boleh tukar menjadi kebaikan, sehingga Allah akan beri ganjaran kita. Apa dia? Syurga. Nak tahu hak tu, dia tak erat dengan akal. Nak tahu hak tu, dia tidak mampu dengan akal kita. Dia mesti kita dapat bimbingan daripada Allah. Jadi Allah, dia nak bimbing kita tu, dia turunkan wahyu. Dan wahyu tu dia bukan beri kepada setiap orang, dia beri melalui Nabi dia. Jadi Nabi dia inilah yang kita maksudkan dalam perbincangan ini, kunci-kunci yang Allah berikan kepada Nabi, yang mana dengan kunci itulah kita boleh buka kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita makan, boleh pahala, bukan sekadar kenyang. Sebab tak bismillah pun kenyang apa tu lah. Curi, makan hak curi pun kenyang. Makan hak halal, hak haram pun kenyang apa tu lah. Tidak kata kalau orang tu makan dia tidak halal jadi lapar cengok. No, kalau makan kau lapar dok. Kenyang apa tu lah. Tu masalah tu. Minum, kalau minum yang haram, hilang haus apa tu lah. Kalau sekadar tu, tak nampak sangatlah kita perlu pada wahyu. Yang kita naknya, bila kita makan, kita boleh syurga. Itu bahasa mudah. Bila kita makan, kita boleh redha Allah. Bila kita minum, kita boleh pahala. Yang mana pahala itulah yang berguna di hari akhirat. Tak ada orang boleh ayat itu. Sebab apa? Sebab Tuhan tak beri pada kita kunci tu. Allah beri kepada Nabi dia. Sebab itulah kita bila makan, Nabi kita ajar. Misalnya kita kata guna tangan kanan, mesti bersih. Hak asas sekali sumber itu mesti daripada halalan tayyibah. Halal dan mesti ada kualiti. Mana kena ada ilmu lah. Bukan sekadar halal, tapi kena tahu ilmu tentang makanan dan minuman yang kita makan, supaya dia boleh menyihatkan fizikal kita. Hak halal tu untuk akhirat lah kita kata, untuk kehidupan kita. Kadang-kadang orang kafir lebih faham hak tu. Dari segi tayyib itu, keperluan makanan kepada kita untuk menyihatkan kita. Kadang-kadang dia pula bersyarah makan ni, kalau makan secara tidak terkawal boleh gini lagi. Kadang-kadang orang kafir lebih tahu. Baik, hak tu sebenarnya kita nak bincang. Sebab apa dalam mukaddimah tadi ana sebut kitab ni ringkas, sebab dia ada kitab hak tajuk yang sama 3 jilid. 3 jilid tu hak terjemah lah. Bahasa Arab tu berapa 2 jilid ya? 2 sejilid ya. Cuba bila diterjemah dia jadi 3 jilid. Bincang tajuk ni kok. Sebab tu ana kata hak ni ringkas. Jadi hak tu untuk guru, dia kena tahu hak tu. Hak 3 jilid tu. Ni pun hadrat boleh beli juga dalam Shopee pun ada. Sangat menarik Baik. Hak itulah sebenarnya hak kita bincang, makna perlu nak. Dia gini hadirin. Mana kalau kita faham ajaran Nabi ni, kita akan dapat kunci tu, sehingga kita pakai baju pun boleh pahala. Misalnya pakai baju, Nabi ajar kepada kita. Isteri Nabi lah sebutnya, sebab dia tengok Nabi pakai. Dia kata Nabi bila dia pakai baju, dia masuk tangan kanan dulu. Allah masuk tangan kanan dulu. Lepas tu sebelum dia pakai tu, dia doa kebaikan. Allahumma barik, ya Allah berkatilah baju, berkatilah untuk baju. Lepas tu nak pakai baca bismillah. Lepas tu isteri Nabi kata, Nabi ni kalau dia nak tanggalkan baju, dia nak pecah baju, dia tubik kok kiri dulu. Dia akak tu dia tubik kok kiri dulu. Bukan kok kanan dulu. Itu cara dia. Maknanya pakai baju pun boleh pahala, pecah baju pun boleh pahala. Jadi semua tu hadirat kita tak akan dapat kalau tidak melalui Nabi. Ini adalah prinsip dalam agama kita. Prinsip dalam agama kita. Ni ana tengok dalam maklumat bahaya, sebab bahaya hadirat. Ni berkenaan dengan ialah setengah-setengah orang kita ni kan. Sampai kepada saya. Mana kalau baca ayat-ayat tertentu, surah apa dia sebut tu.
ayat terakhir surah apa? Surah Nuh. Suratul Nuh. Baca ayat terakhir tu 11 kali baca. Tak, 11 kali baca sebelum tidur untuk pagar rumah. Jadi orang curi tak boleh pagar rumah. Sebenarnya Nabi tak pernah ajar begitu. Nabi tak pernah ajar begitu. Nabi ajarnya bismillahirrahmanirrahim ala Allah wala haula wala quwwata. Itu yang kita baca. Itu jelas dalam hadis. Lepas tu baca nak sebelum tidur tu kita baca apa dia? Akhir sekali mengucaplah sebelum tu baca 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Pagi baca raditu billahi rabba, sebelum malam baca sekali lagi ulang balik. Hatu Nabi ajar. Doa pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim tu makna suruh tu, kita suruh tu biar Tuhan jaga. Sebab kita tidur ni kita tak nak apa dah. Kadang-kadang orang tidak curi barang, curi kita pun boleh. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Semua tu untuk selamat. Hatu nak. Tidak salah kita baca Quran, dia tidak kena ingat. Tidak salah kita baca Quran, kita niat berkat Quran yang kita baca ni mintalah Allah jaga. Itu tak apa, boleh gitu. Hak masalahnya kata ayat ni untuk pagar rumah dan kena baca 11 kali, sebut 11 kali, siapa dia ajar? Hak tu yang jadi masalah. Lepas tu mari orang lain kata 13 nak kata mana? Benar-benar gitu tak boleh tu lah. Kalau kita nak kata ayat tu boleh. Ayat tu kita baca ayat tu kita niat berkat kita baca ayat tu minta tu. Ha tu tak apa, dia panggil tawassul dengan ayat Quran hak kita baca tu boleh. Dia panggil tawassul dengan amal soleh tu dia panggil. Ha tu memang boleh. Hadirat boleh baca pun. Misalnya malam nak tidur baca bismillah minta ya Allah. Misal kita pergi ke Pak Ju rumah ke misalnya. Kita baca dengan berkat Fatihah yang saya baca ni ya Allah, jagalah keselamatan. Ha tu tak apa. Sebab kita bukan kata ayat ni tu untuk jadi pagar rumah dak. Kita baca, kita berdoa kepada Allah berkat ayat Quran kita baca, kita minta. Hak tu tak apa. Hak tu boleh gitu. Hak tu boleh. Sebab gini, mudah ya, logik. Nabi turun Quran kepada dia, Nabi tak ayat tu. Jadi awak tahu mana? Siapa boleh sebut baca 11 kali? Dan sebenarnya orang yang sebut gitu tu dia tak sebut pun Nabi, dia kata ustazah dia ayat. Maknanya sanak dia siapa ke ustazah dia ya? Satu lapis ya. Dia ustazah dia sekatu ya. Orang tak panggil ajaran agama lagu tu. Ajaran agama ni hadirat dia kena siapa kepada Nabi. Baru jadi agama. Kau tidak ada. Kena ingat agama kita ni hadirat standard dia sesuatu orang panggil maklumat agama ajaran untuk kita amal. Tu untuk amal tu. Untuk amal setiap malam tu. Dia tak boleh. Kena mesti daripada Nabi. Kena mesti daripada Nabi. Siapa kita boleh sebetullah wa idza batashtum jabi obat sakit lutut, ayat sakit lutut. Ayat tu tak kait dengan lutut sikit rambut. Pelik sangat dia kita ni adalah. Kita nak kecek agama siapa tu anda sebut tak dengar 11 kali. Boleh menentu ke 11 kali tu. Baca ayat terakhir surah Nuh tu. Lepas tu dia sebut na fadilat. Fadilat tu dia sebut. Ni dia dan dia sebut dia juh yoga. Dia kata hak ni saya ambil dengan guru saya ni memang warak sangat baik, dia kata. Orang tak besar baik tu. Orang besarnya kita ambil amalan tu. Lepas tu kalau orang lain mau ayat dak, hak tu guru dia, hak tu guru hamba pula. Hak tu guru hamba ayat pula baca ayat ni lebih sikit 13 kali. Lepas tu nak kata mana? Apa tak serupa kawan? Ni versi kat tu guru kawan, tu versi tu guru demo. Agama jadi mainan. Dia kalau betul-betul kena ingat ni banyak dalam buku sebut ni. Kalau ajaran tu betul-betul tobik daripada mulut Nabi, seluruh dunia orang tahu. Seluruh dunia tahu. Ni ustazah dia orang tahu. Ustazah ambil mana? Sifat tu bukan daripada tu, kalau lagu tu bukan ajaran Islam. Bukan daripada Nabi. Kalau daripada Nabi mesti semua orang tahu. Ulama kita akan sebut dalam kitab kalau benda tu ada. Misalnya nak tidur malam, kita duk kecek dengan bini atas katil dak, bila akhir sekali kita boleh kita terak dah, kita pun la ilaha illallah, kita tidur. Hak tu Nabi sebut, semua orang amal, seluruh dunia amal tu. Lepas tu 3 kul baca. Kul Allah, kul surah kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 3 kul baca tu dak sebelum tidur. Hak tu ada sebut. Lepas tu raditu billah sebagai satu orang panggil wiri, zikir, wiri setiap pagi baca sekali ya, betul. Gini Nabi sebut. Hak tu semua orang tahu. Ni
Orang tak pernah dengar daripada gulai pun tak pernah dengar. Mana betul-betul dia ambil daripada ustazah dia. Dan dia nak ijazah, dia sebut ijazah pada orang lain. Agama tidak lagu tu. Lepas tu kalau anak hamba sebut balik ke mana? Ni hamba nak beri. Ni tidak tunggu hamba sendiri. Tak main tu tok guru pakai kita sendiri pula lah. Tok guru tu tak anak-anak lah. Oh penuh agama lagu tu tidak. Jadi masing-masing orang ni ada tok guru belakang. Akhir sekali ni doa ni versi siapa? Tidak agama lagu tu. Agama Islam ni tidak lagu tu sifat dia. Agama Islam ni dia menjuruh kepada balighu anni walau ayah. Hadis-hadis kena ingat. Bila Nabi kata balighu anni walau ayah, setiap agama mesti sapa pada aku. Itu mafhum nas itu. Itu peringatan lah, peringatan. Kalau kita belajarnya ni, macam mana kita tahu itu kehendak Tuhan? Kalau tidak Nabi ayat, macam mana kita nak tahu? Benda-benda gitu kenapa? Agama kita ni memang dia lagu tu. Sebab apa? Sebab kalau tidak melalui kaedah itu, prinsip itu, masing-masing orang akan ada versi sendiri dalam amalan dia. Kena ingat tak? Bila sebut amalan, maknanya amal itu mesti amal soleh. Bila dalam istilah, dalam bahasa Arab dia ada fi'lun, dia ada amalun. Fi'lun mana perbuatan juga. Banyak lagi kalimah lain. Tetapi kalimah amalan, istilah amalan ni sesuatu yang kita akan amal secara berterus sampai mati. Tu baru orang panggil nak buat sebagai amalan. Orang Melayu kita berguna, tutup guru kita berguna ni ayat ni baca ni bila nak keluar, nak pergi ke pasar, bila berlaku ketakutan, Nabi suruh baca kan. Bila takut dengan malam, Nabi suruh kata la haula wala quwwata. Nabi suruh baca bila rasa takut. Hak tu hak Nabi. Kita pun kata ni kena buat amalan. Apa maksud? Kena jadi wirid berterus, itu makna amalan. Jadi kita nak boleh cuba bayangkan anak neng mana bila sapa kepada anak tengok neng mana. Boleh seorang ustazah dia ramai royak suruh amalan, buat amalan, baca seorang nak amalan. Dia boleh royak gitu. Sedangkan hak tu Nabi tak royak. Dia boleh hak dia royak, tok guru dia royak, dia suruh amal. Supaya Nabi royak, kena amal lah sama-sama. Lembelek tu. Anak tak ada nak mikir tu. Sebab apa dia tak? Sebab apa? Sebab untuk istilah pagar rumah ni, mana kita istilah pagar rumah ni dia dalam agama. Kalau dalam istilah Nabi disebut ke dia ihfazillah yahfazka, mujagalah agama Allah, Allah akan jaga kamu. Tu bukan sekadar pagar rumah tu, pagar dengan kita pagar habis perbuatan kita duduk luar rumah, duduk dalam rumah, duduk atas pucuk nyo, duduk atas pucuk bukit, duduk mana pun. Kalau kita jaga sunnah Nabi, jaga serati apa Nabi ajar, yahfazka, Allah akan jaga. Tu yang Nabi ajar. Bukan sekadar nak pagar rumah ni kecil aja. Pagar rumah tidak besar mana. Hak nak jaga dia pagar iman, pagar amal soleh kita biar jadi betul. Nabi suruh baca setiap kali lepas ni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa nak suruh jaga bila kita buat amal soleh ni biar betul supaya Allah suruh sebut gitu. Jadi pagar rumah ni kecil ya. Tiba-tiba kita boleh sebut dengan ayat Quran khusus pula, sebut pula berapa kali, sebut pula fadilat dia. Kalau anak guna istilah jenayah dalam agama dah tu. Kalau lagu tu perbuatan jangih dia tak. Anak pernah itu dah ni marah. Tak tahulah betul ke tidak. Ada seorang ustaz, anak nak sebut biarlah dia. Nak ayatnya bagi peringatan bahaya ni. Anak jujuk pergi pada rumah dia. Kita nak tahu ustaz mana dia amanah dalam penyebaran maklumat agama. Dia kata, anak pun tak ingat muka anak tak pernah dengar, muka tak ada. Dia kata ni zikir tuk kenali amal. Dia sebut fadilat gini. Anak kata tuk kenali sebut tu dia ambil mana? Dia kata ada dalam kitab. Anak nak tahu kitab mana, anak nak tengok sebab anak tak pernah jumpa duk ngaji hadis. Anak ngaji hadis penuh masa 7 tahun. Bukan kata 4 tahun dak. Kadang-kadang pas malam ngaji daripada pagi 7 tahun. Tak pernah jumpa. Kalau ada ulama kita akan tulis dalam kitab. Dia kata ada. Kata tak apalah ustaz gini, ustaz bawa minggu depan minggu anak sepengajian dengan dia. Ustaz ni ngaji tajwid lah, ngaji tajwid Quran. Mari minggu depan tanya dia tak boleh nak ayat pula. Dia kata tak teringat. Anak pun kita pun rasa dia tak kena ni ustaz ni. Kita lepas tu anak pergi rumah dia. Anak pergi rumah dia ya tak. Bila dia kata ada 2 rumah kita minta kita tak boleh nak ayat. Bila tak boleh nak ayat dia marah anak. Anak kata ustaz sebut amalan tu kenali.
tok kenali ambil oleh kitab. Ustaz tak boleh royak kitab mana. Ustaz bohong ni. Ustaz nak uwi kepada orang suhaman ni kena pasti jelas dia tu daripada Nabi. Dia kata tok kenali tak kena menipu. Kata bukan isu nipu, isu rujukan. Kita nak rujukan. Betul kau tok kenali kata gitu, tak tahu pada kau lagi tu. Boleh kau ada tak? Cuba ajak fikir. Lagu mana jadi agama kita kalau masing-masing tok guru tu ada amalan sendiri, hak paling nak rujuk oleh kita. Jadi lagu mana agak-agak? Enggak, tok guru ni beribu. Tok guru ni beribu. Dengan anak tu ada siapa selawat 400 selawat. Kita duk ngaji hadis ni ada ke selawat? Kita tahu ni 9 ya. Hak Nabi ajar. Dah hak paling sahih kita baca dalam semaya tahiyat akhir tu. Hak tu selawat Ibrahimi paling sahih. Paling sahih. Ni ada ni kitab ni ana sebut. Ada juga di Japar Rawah. Kitab ni. Ni pihak dia sebut satu selawat 4 baris. Ana pun tak ingat mengana kita tak jumpa, kita tak aja baca tu, tak ada lagi. Masalahnya ini kononnya ini amalan Haji Ali Kutai, tak Ali Kutai. Dia sebut dalam kitab tu. Dia sebut. Tak apalah, dah lah hak tu bukan daripada Nabi. Mana lafaz tu tak tahu daripada siapa. Dia boleh letak fadilah. Sekali baca seperti 1000 kali haji. Tak parok tu. Parok tu dia jual kedai Japar Rawah. Kononnya tajuk dia himpunan wirid-wirid zikir hak tak Ali Kutai, amal tak Ali Kutai. Ana pun tak tahu ya lah kedai. Banyak ke kitab tu dicetak. Kalau orang baca lah kemana. Jadi ana tahu tu, terkejut ana tu sebab seorang ustaz dia amal tu. Jadi bila dia mai ngaji dengan ana tu sebutlah. Mana kalau amalan ni melebihi Lailatul Qadar, kena semak dulu hak tu betul ke tidak? Sebab apa? Sebab ulama sebut. Mana kalau satu-satu amalan tu melebihi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ni sebut dalam Quran, tiba-tiba ada amalan mudah, boleh lebih pahala besar pada tu. Kena semak dulu tu. Ulama kita beri peringatan dia. Dia tunjuk, anak tengok, kejut anak tengok. Bahasa dia tu tak tahulah bahasa sampai bila, pelik bahasa Arab. Kalau bahasa Nabi dia tidak gitu. Kita duk baca hadis semua ni, bahasa Nabi ni bahasa wahyu. Bahasa Nabi ni bahasa wahyu. Dia lain, dia licin molek. Hak anak kejutnya fadilah tu. Sekali baca boleh seperti 1000 kali haji. Oh paruk ada. Boleh main kalau gitu. Beribadat semaya di Masjid Madinah boleh seperti 1000 kali semaya, tidak gitu. Sekali semaya. Ni dak 1000 kali haji. Oh paruk hati-hati lah. Bagian-bagian. Sebab tu bagi anak tak apa. Anak tidak kata anak kalau sahih tak apa. Kita pun nak amal. Kalau betul lah sahih daripada Nabi, mesti Bukhari tahu. Mesti pun ulama-ulama mati dalam keadaan cari hadis. Mati kitab dia tak ada. Imam Ghazali mati meninggal dunia, Bukhari tak ada. Imam Ghazali dia tak ada sebut tu. Jadi kena beringat sikit. Sebab kita nak buat amal ni. Amal ni bahagian kita nak tengok di hari akhirat. Allah beri peringatan dah kita dalam Quran. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Nabi kata, Allah suruh Nabi beri peringatan kepada sahabat, mana untuk kita lah. Mahukah aku cerita kepada kamu orang yang paling rugi beramal? Dia beramal tapi dia dapat kerugian di hari akhirat. Mereka telah tersesat dalam beramal semasa di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayat. Dia sesat beramal semasa di dunia. Wa hum yahsabun. Masa dia beramal tu dia yakin dia telah buat kebaikan. Hak lagu mana ni? Kalau tengok dalam tafsir ni, hak ni amalan-amalan hak yang dilakukan yang tidak kena dengan syariat. Nabi tak ajar dia amal. Ibadat yang Nabi tak ajar dia buat. Dengan anak ni hadirat. Kalau nak anak boleh baca. Buku siapa dia boleh Profesor Dr. Jammas ni, dia amal di Timur Tengah. Buku dicetak dalam bahasa Melayu Indonesia dan disebar di Indonesia. Ramai mana orang dia amal 150 semaya sunat. Kita baca terkejut beruk orang Kelantan kata. Ya kau Kelantan kejut buruk ni. Kejut khabar. Kejut lah. Kalau kita tahu semaya sunat ni berapa ya? Siapa 150? Siapa solat sunat kencing pun ada. Bila kencing, lepas tu mai sunat, kena ambil wuduk dulu lah.
Kok kita tahu ni lepas tu sunat wudu, bukan sunat kencing. Tajuk dia pun salatu sunnatil bauli, salat sunat kencing, dan dia ada semai 2 rakaat, ada kaifiat kena baca ayat ni, khusyuk dengan tertib yang begitu teratur. Itu mari daripada mana? Jadi ulama kita buat kajian tu, tak ada dalil sarabut. Lepas tu semaya sunat, nak ibu bapa mati dah ni, nak suruh boleh jumpa dengan ibu bapa, biar mimpi sama ibu bapa, ada semaya khusyuk. Rakaat pertama baca ayat ni, baca, dah siap dengan doa khusyuk. Lepas tu nak suruh mimpi jumpa Tuhan, ada semaya khusyuk 150 kira. Sebab tu nanti ana maklum lah, sebab ana buat dah, ana baca dalam bilik ana buat secara online dalam bilik ana, nak suruh masyarakat tahu. Siap dengan dia punya teks, ana petik teks tu, ana ambil gambar, ana masuk, ana susung, orang boleh tengok teks tu. Allah lah hadirat kejut kita baca. Semaya sunat saja 4 jenis, siapa hak 8 rakaat pada semaya ni, semaya hajat. Mana anda duk tengok tu, kalau kita buat hak tu, hak cara yang keempat tu, maya hajat, mesti 20 minit lebih dengan sepanjang tu. Parut dia. Tapi dia amal hak bui kanan ni, mana orang besar jugalah. Dia kata tolonglah ustaz, dia baca, dia kata sebab di Indonesia dia amal secara meluar tu. Macam-macam solat supaya bila ngapa Quran jadi tak lupa, ada solat khusus. Tu dia. Dia ada saja nak sebut ni. Bak kunci lah ayatnya. Jadi bila anda buat secara live tu, ada seorang pengusaha pusat tahfiz di Kelantan kita. Masa tu anda duduk di Selangor lagi. Dia telefon kana. Dia kata, ustaz, dia kata, boleh ke ustaz hantar kana? Ustaz ambil gambar lah. Ustaz scan, hantar, kata boleh. Ana scan hak tu, salatu hifzil Quran, nama salatu usalli sunnata hifzil Quran raka'atain lillahi ta'ala. Tu lafaz dia. Saja aku semai sunat supaya ingat Quran, hak baca tidak lupa kan Allah Taala. Dengan kaifiat khusus, rakaat pertama baca gini, rakaat kedua baca begini. Jadi ustaz ni dia telefon kan, dia kata lama dia amal hak tu. Dia pusat tahfiz dia pun dia amal tu lah ni. Dia tak tahu bahawa tu begini ustaz baca ni. Sebab hak ni beberapa orang ulama ahlul hadis di India sudah kritik dah, hak ni memang tak ada dalil langsung. Dan ulama kita boleh pasti semaya ni mari mana asal dia. Ulama kita boleh sebut sesul. Tabah buku ustaz dah 150. Banyaklah tidak. Semaya tak sui masuk neraka. Semaya tak sui masuk neraka, ada khusus. Enggak, kalau semaya lagu tu masuk neraka tu. Fawailul lil musalli, tadi tu imam baca. Celaka orang main lagu mana? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina, semaya dikatakan celaka, main lagu mana? Semaya tidak khusyuk. Enggak hak ni semaya ke mana? Bukan hak Nabi ni. Semaya ni hadirat. Dia tak boleh kita nak rekod sendiri. Kalau dibiarkan ada sikit lagi. Semaya sakit perut. Semaya sunat bila sakit perut. Tu. Sakit perut mai ya? Hadirat. Sok agama kalau lagu tu hadirat. Dia agama Islam ni, setiap ajaran agama ni kita boleh rujuk. Dia boleh rujuk. Tu kelebihan agama kita. Tu kelebihan agama kita. Kalau kita berbincang ni, itulah. Jadi kalau kita tak jumpa kunci, kita tak akan boleh. Kalau kita buat juga, buat dalam keadaan tidak sebenar. Sebab hak ni ilmu agama ni Allah bui kepada Nabi dia. Nabi dia ni lah atas nama akidah. Bila kata Nabi tu sah dilantik oleh Allah, setiap penyampaian agama dia tak mungkin tersalah. Tu Nabi. Maknanya kita wajib ta'assub, wajib fanatik pada Nabi. Jadi semakin tinggi iman kita kalau kita percaya ke Nabi. Kita boleh kata gini, apa yang sabit dan sahih daripada Nabi semuanya benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belah. Kita boleh kata gitu. Bolehkah kita kata gitu ke guru kita? Boleh. Ustazah hamba ni warak benar, setiap yang keluar daripada mesti benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belakang. Cuba kata gitu nak tahu. Orang tengok atas bawah. Tak jadi nak waktu tua ustazah ni. Yang kedua,
Mana-mana kitab pun ada. Mana-mana kitab pun tak ada seorang pun penulis kitab dalam mukadimah dia kata gini. Dia kata ni kitab saya tulis. Dalam kitab ni maklumat yang saya tulis saya yakin benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. Ada seorang penulis kata gitu? Tak jumpa ternyata. Tak akan jumpa. Mana-mana kitab itu mesti dia kata ni sekadar usaha saya cuba dah. Saya yakin. Saya cuba dah nak memuatkan fakta yang benar. Kalau tersalah tolong betulkan saya. Tu dia kecek gitu. Tapi kalau untuk Nabi, bila sabit daripada Nabi, sahih daripada Nabi, melalui riwayat dan kaedah dia mesti benar. Kalau ada orang kata ada Nabi silap, kafir orang itu. Apa? Sebab Nabi ni dijaga oleh Allah. Konsep ke dah? Maksum. Kalau siapa dia tak percaya Nabi maksum, tidak Islam gitu. Sebab maksum ni dia panggil usul nubuwah. Kita ngaji sekolah rendah kan Nabi maksum, tidak melakukan dosa kecil, dosa besar. Sebenarnya hadirat maksum ni, poin yang paling besar maksum ni kita boleh sebut gini, hak tidak melakukan dosa kecil, dosa besar tu itu peringkat basic. Hak paling besarnya bila sebut maksum, proses penyampaian agama daripada Nabi tak mungkin tersalah. Itu tujuan maksum. Tapi untuk guru kita setinggi mana Imam Syafi'i pun ada tersalah. Moga dia manusia. Nak ayatnya manusia. Tapi kesalahan dia tu akan ulama lain betul pula. Ulama lain boleh follow pula. Apa? Tegur kesalahan ni. Imam Syafi'i tegur orang lain. Ulama ni dia kritik ulama ni. Itu manusia. Nabi kita tak boleh buat gitu. Kata ni Nabi sebut tak betul ni. Kita nak kritik. Terbang buat lagu tu. Buat lagu tu boleh menyakit. Nabi dah. Sebab apa? Sebab dia maksum. Tu kena ingat aja. Hak tu sebenarnya sebab tu kitab ni bagi anak lah, setakat anak duk baca, duk tengok tu. Kalau hak detail tu lebih tinggi lagi lah. Hak ni prinsip dalam proses kita nak memahami setiap amalan agama, kena faham prinsip ni. Kalau tidak tak akan terbuka kunci tu. Kalau kita buat juga jadi tak betul buatan kita. Pasal ni alah anak lemah anak tengok. Muka tu video tu atas kanan tu. Anak tengok kata macam mana ustazah ni boleh buat kijak lagu ni. Sebab idza batastum jabrin, cuba tengoklah terjemahannya tak berkait dengan lutut sikit habuk tu. Macam mana dia kata boleh ubat sakit lutut? Sahabat Nabi ni hak sakit lutut aman benar. Sahabat Nabi. Apa muka dia giper Bukan sekadar sakit lutut, lumpuh. Ibnu Umar tu lumpuh, buta lagi mata. Nak boleh mati tu kesal pada rosak. Sebab itulah hadirat kita kena ngaji. Sahabat Nabi ni ramai cacat. Bapa anak yatim ni terlalu ramai di Madinah. Bapa sebab ayah-ayah dia mati syahid. Sebab itulah Nabi sebut kalau dalam kitab ada bumfruk siapa 40 hadis Nabi sebut tentang anak yatim saja. Ibnu Umar kata siapa dia panggil aku pergi kenduri, kalau dia tak panggil anak yatim aku tak akan pergi. Aku tak akan pergi. Sebab Nabi sebut dalam hadis, rumah yang paling baik adalah rumah yang ada anak yatim, dan anak yatim itu dilayan dengan baik. Apatah lagi kalau anak yatim itu anak saudara dia, anak yatim itu kaum kerabat dia, tinggi tu. Jadi kau gitu hadirat kita akan dapat daripada hadis Nabi. Baik, cuba kita. Baik. Tak apalah hadirat. Ini anak nak sebut ni supaya hadirat boleh faham kitab ni walaupun nampak kecil pun dia cuba memahamikan kita tentang prinsip. Cuba anak ambil semula ni. Jadi bila sebut miftah, dia panggil kunci lah, kita sebut sekali. Baik. Bawah sekali tu. Cuba tengok kitab ni muka surat 14. Wa qala ta'ala ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa maksud dia? Maksud dia, Allah Ta'ala berfirman, apa sahaja di antara rahmat Allah yang dibuka ke? Mana rahmat Allah yang Allah buka? Apa sahaja rahmat Allah yang Allah buka linnas kepada manusia, kita lah. Mana setiap rahmat ni apa dia rahmat? Rahmat ni dalam takrif ulama dia lawan dia laknat. Rahmat ni lawan dia laknat. Rahmat ni sesuatu yang kita perlu Allah beri, tu dia panggil rahmat. Manakala laknat pula Allah jauhkan daripada keperluan kita. Hak kita nak,
kita perlu sebenarnya untuk kebaikan dunia akhirat. Allah sekat, Allah tahu makna orang itu telah mendapat laknat Allah. Itulah awal dia, rahmat lawan laknat. Dalam ayat ni Allah kata, mana-mana rahmat yang Allah buka kepada manusia tu dapat, tak kira lah dia tu siapa. Fala mumsikalah. Kena perhati molek. Ni topik perbincangan kita ni. Fala mumsikalah. Tidak ada orang boleh sekat. Tidak ada orang boleh sekat. Bila Allah nak beri pada kita kebaikan, kita akan dapat kunci kebaikan tu. Tak ada orang boleh sekat. Kita akan boleh buka kebaikan, kita akan dapat kebaikan. Fala mumsikalah. Tak ada orang boleh sekat. Sebab itulah hadirat kalau kita tengok dalam kehidupan manusia ni secara realiti lah. Kalau kita baca kitab tempat kita ni pada hadirat kena baca buku yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam, kan tokoh-tokoh ulama Kelantan tu. Ada buku kan, tokoh ulama Kelantan. Cuba baca. Anda baca tu ada setengah-setengah ulama Kelantan, ayah dia duduk pelaga ayah. Pelaga ayah. Tu ayah baiklah. Gapo dia sisip balik balon tinggi warna nisang tu. Itu ciri-ciri dia tu dah. Dada tinggi gitu. Ayah dah pelaga ayah. Tiba-tiba jadi ulama dia. Dia klik, dia meleh ayah-ayah dia. Dia meleh-meleh semua dia gola. Ayah dia klik, oh sedap. Patah dia tu tengok tak ada dalam perkut ayah tu. Tanya, ni apa dia kata tu lah. Anak demo duduk pondok tu meleh. Nengu ayah dia. Dia meleh ayah baik. Anak dia di atas pondok. Tu pelik tu. Itulah bila Allah nak beri rahmat, ayah dia gitu, anak dia lagu lain. Ulama boleh beberapa bahasa nah. Tak ada orang boleh sekat. Sebab itulah hadirat kita kena cari kunci ni. Nak cari mana? Cari dalam hadis, cari dalam Quran. Kena ngaji, kita akan dapat. Bila Allah nak beri kepada kita, fala mumsikalah. Tak ada orang boleh sekat. Tak ada orang boleh sekat. Wa ma yumsik, dan sesuatu yang Allah sekat. Ini laknat tadi rahmat. Jadi kalau Allah nak laknat kita, dia nak sekat kebaikan kepada kita, fala mursilalahu. Tak ada orang boleh lepas, tak ada orang boleh beri kita. Sebab itulah hadirat kita ni kena bergantung dengan Tuhan. Nak gapo sebab apa? Sebab dia belaka je beri. Kalau kita tengok akhir-akhir kita akan jumpa dalam kitab ni, Nabi kata kalau Allah nak beri kepada kita syait sedikit kebaikan, tapi seluruh dunia daripada zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kiamat semua pakat naskah tak boleh akan siapa kepada kita kebaikan tu. Kalau Allah nak beri kepada kebaikan, tak ada seorang walaupun manusia seluruh dunia daripada Nabi Adam sampai kiamat sekat kebaikan sedikit yang Allah nak beri, yang akan siapa pada kita. Itu akidah tu akidah. Sebab itulah hadirat kita kena cari kebaikan agama ni dengan Nabi dia. Tu kena belajar Quran, belajar hadis, belajar fiqh dan sebagainya. Wa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Wal ayat, muka surat 16 tu. Wal ayat fi hadhil ma'na kathiratun, dan ayat-ayat dalam konteks ini sangat banyak. Ayat-ayat yang menyebutkan bahawa kamu tak akan dapat kebaikan kecuali kalau aku beri. Dan kalau orang lain nak beri kebaikan kepada kamu syait sedikit saja, tiba-tiba Allah tidak takdirkan kamu dapat, kamu tak akan dapat. Walaupun seluruh manusia nak beri sikit saja kebaikan, tapi Allah tak takdirkan kita dapat, kita tak boleh dapat. Ayat-ayat sebegitu sebenarnya mengisyarat kepada kita kena Allahus Samad. Kita kena bergantung dengan Tuhan, jangan bergantung pada manusia, tak boleh. Orang bergantung pada manusia dia jadi hina, semakin hina dia akan hina sampai ke mati. Orang bergantung dengan manusia. Sebab tu sahabat Nabi dah minta tolong dengan manusia boleh dalam hal-hal yang patut, dalam hal yang munasabah. Misalnya kereta kita mampu nak suruh tolak, waktu memang kena suruh orang, tak kena ya Allah ejahlah tolak kereta, minta Tuhan gong tu lagu tu barang-barang jenis gitu tak payah kecek. Kita faham waktu boleh minta tolong dengan manusia. Tapi dalam bidang kuasa yang manusia Allah tak beri autoriti pada manusia, bukan dalam bidang kuasa manusia. Rezeki bukan bidang kuasa manusia. Turun hujan bukan bidang kuasa manusia. Nasib kita baik ke syaqiyun wa sa'id di masa depan, itu kuasa Allah. Kita kena bergantung dengan Allah. Dengan manusia ni, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong untuk dapat kebaikan tu boleh. Bukan bergantung. Bergantung tak boleh. Tolong menolong boleh. Sekadar tolong menolong. Ni contoh anak mengajar.
Ana boleh mengajar, dia boleh faham bahasa Arab dengan guru ana, maknanya tolong dulu. Mana dia tolong mengajar. Ana ngaji guru ana 7 tahun 10 sen pun tak bayar. Setiap hari ngaji, hari Jumaat cuti, hari Sabtu ngaji. 7 tahun 1 sen pun tak bayar. Dia kata ngaji ana free lah. Ingat kau sebulan 2, 7 tahun. Tak tahu berapa kereta ngaji. Siapa hari sekali hidup saya tepi rumah dia ngaji rumah 7 tahun. Tu wa ta'awun, sekadar tu ya. Guru yang sama, kitab yang sama, masa habis sama. Kita tengok guru kita 2-3 orang boleh ilmu tak sama. Hak ni tinggi, hak ni rendah, hak ni kadang tak boleh rasa. 7 tahun ngaji baca kitab tadi. Macam-macam. Sebab apa tu? Tuhan ya bui. Guru sebijak tak mana dia sekadar bantu. Rakyat. Lepas tu boleh tak boleh tu wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tuhan belaka. Kena ingat tu lah. Tu. Jadi agama Allah ni kita tak boleh nak buat mamai ana usimna tu dah. Banyak sungguh jenis lagu tu ni. Baik, ana ambil sedikit lagi lah. Satu poin lagi. Wal Fattah ismun min asma'illahil husna. Terjemah tu ada tepi tu. Ana nak baca Arab. Wal Fattah ismun min asma'illahil husna. Muka surat Nablah. Wa huwa dalun ala sifati kamali azimatin lillahi azza wa jalla. Qala Ibnul Qayyim wal Fattah ni nama Tuhan, termasuk asma Allah husna. Fattah ni Tuhan yang maha membuka. Inilah kita bincang makna nikmat ni. Nikmat rezeki semua dia terkunci. Allah buka bolehlah kita. Sebab tu kadang-kadang bila Allah nak buka rezeki, Tuhan yang Al-Fattah, bila dia nak buka rezeki pada manusia, kawan tu buta huruf pun kaya raya. Ada setengah tu ngaji sampai peringkat PhD bagi peniaga 4 kali nego 4 kali mampu kerah. Orang Kelantan kita ya, saja tak sebut nama dia kawasan dia kok. Dia kata ana masuk kursus perniagaan dia konsultan perniagaan. Oh dia kecek dak. Kata kaya dah aku ni dengar dia kecek dak. Lepas tu waktu rehat makan ana duduk semeja dengan dia. Ana tanya dia perikaan tengok omongnya ngaji IA. Kata Syekh kata enta nego ke apa? Bila kita kata dia nego ga penenguh lah dia. Dia kata tak tahulah. Ana nego tak jadi sahabuk dia kata. Dia kata dia buka kedai makan, semua perut dia makan, orang tak mari kedai dia. Masa pembukaan tu peri tu penuh orang. Lepas tu orang tak pergi. Padahal dia habis dia jaga segala tik-tik perniagaan hak dia ngaji di IA tu tak. Semua dia guna belakang. Bila orang tak mari dia tak erti nak buat lagu mana. Tu. Tapi kedai makcik tu atau buruk mek penuh orang pergi makan. Nak buat lagu mana. Tak cakap elan habis kaya guna dak. Tak mari. Bila orang tak mari hadirat akhir sekali lepas tu mapuh nego tuan nego lain pula sampai 3-4 kali. Akhir sekali dia kata mana? Dia kata pengalaman tu dia kata ana lebih yakinlah berkata wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rupanya baca ayat 1000 dinar no. Rezeki ni Tuhan beri. Tuhan nak beri. Cuma kita ngaji tu kita boleh pahala ngaji, boleh pahala usaha, hak tu boleh pahala suku pula. Tapi rezeki ni dia kena bergantung dengan Allah, jangan bergantung dengan ilmu, jangan bergantung dengan kepandaian kita. Dak. Ana sebut dibaca ada satu orang, biar ana nak sebut. No, hang ni ana ingat benar. Dia ni ngaji sekat je 3. Bini dia kata dia boleh ngira sekat 100. Bila atas harus 100 dia jadi kocahlah dia punya PC dia tu. Jadi kalau dia nak deal sebab dia ni pakai mah ada beberapa kedai mah sampai di Sabah ada. Lah ni bini 3 lah. Sekat 3 balik ban kira. Ya. Nak upak tak erti nak kira. Jadi nak ayatnya bila bini dia kata kalau dia nak pergi deal urusan yang melibatkan ratus-ratus ribu dia akan bawa bini dia sebab dia tak erti nak kira. Tapi tu hawi kelebihan dia orang nak tipu dia payah. Dia beringat dia dengar tengok aku tak agak dia tak buat urusan tu. Tu hawi dia. Kaya orang panggil bank Islam kapung dia. Apa tempat orang kapung orang miskin minta pitih tanya bulan 12 anak sekolah. Mak anak cerita pun dia sayang mak anak. Nak ayat dia. Buta huruf ni. Tak lagi sekat je 3 buti tak lagi dah. Orang sekat SPM ya ni je 3 buti dah. Tapi Allah buka dia rezeki Al-Fattah ni lah. Orang ini pahlawan macam mana boleh kaya? Dia nego kaya tu daftar nego tak ada. Siapa pihak ikam tek pergi dia hamba ikam tek. Ikut aku pitih aku tu. Setelah tu dia marahnya sebab ikam tek kita tanya pakai jaga berapa tu dia marah tu.
Nathan ni dia kata, pakai aku tanya aku dia tu. Dia tak erti tu sistem dalam negara tu. Nak ayahnya kapungnya dia. Tapi nego ada kedah, ada kedamah. Dia bukan kedamah. Hak orang pergi Mekah bawa cicing dia saja banyak mana dia boleh hitung. Hak anak nak ayahnya bila Allah nak buka hadiah-hadiah. Buta huruf boleh. Jadi bak rezeki ni Allah beri pada siapa saja. Orang tidak Islam, orang Islam tak kira Allah beri belaka. Sebab bagi dia tak berga belah mana. Tapi iman, amal soleh, hak amal hak baik sungguh, hak ni dia beri pada orang-orang hak dia sayang. Orang hak dia tak sayang, tadi maya siapa 150. Duk amal hak tu pokok-pokoknya. Padahal tak betul. Macam orang tak sayang tu. Sebab tu kita akan jumpa dalam kitab ni ulama kata, misalnya Ibnu Sufyan Thauri misalnya kata, dia kata tanda Allah benci pada orang itu, dia beri orang itu beramal hak tak betul. Cara tu. Tanda Allah benci pada seorang, dia beramal. Bukan kata dia tak amal, dia beramal. Tapi tak kena cara. Salah dalam cara tu Tuhan benci tu. Sebab kalau Tuhan saya, man yuridillahu bi khairan yufaqih fi din. Orang ni bila Allah nak malak dia faham agama. Dia akan amal dengan hak tu. Kita ni nak faham prinsip tu lah. Baik, tak apalah hadirat ni kita baca semua mana nak habis sikit lagi kan. Jadi Fattah ini, kalimah Fattah ini adalah satu nama daripada nama-nama Allah yang baik. Al-Fattah ni nama Allah ini menunjukkan kepada sifat Allah yang sempurna, yang maha agung, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Ibnul Qayyim kata. Ibnul Qayyim dia sebut dalam syair, dia nak sebut tentang Al-Fattah itu. Fattah itulah kata kunci dalam perbincangan kita ni. Jadi hak ni hadirat kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Jadi bagi anak kita ni kalau boleh milik secara peribadi tu lebih baik, boleh catat sebab banyak juga maklumat tambahan yang nak sebut selepas inilah. Selepas ini jadi kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan kita pada malam ni kita lebih cakna lagi tentang ibadat, sebab ibadat kita ni masa depan kita untuk hari akhirat. Pitih kita boleh tentu lagi, tapi ibadat kita ni masa depan kita. Hak itulah kita nak jumpa Tuhan. Jadi kena pasti biar dia betul sungguh, tepat. Begitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.